Kita sebut mengenai apa yang kita nak kongsikan hari ini, cipta nama di luar negara, rakyat Malaysia. Kita semua sedia maklum bahawa kita rasa bangga sebenarnya kalau ada doktor-doktor dari Malaysia yang bekerja di luar negara. Antaranya di UK, memang sangat ramai rakan-rakan kita yang berada di sana. Dan dalam tugasan mereka tu, mereka telah membuat satu evolusi. Difahamkan ada yang mencipta tudung sendiri untuk pakai buang apabila bekerja ataupun bertugas di hospital. Sebab sebelum ni, Dr. Farah telah pun mendapat satu pengalaman yang sangat tak best lah masa tu. Katanya apabila telah pun diberitahu yang dia memakai tudung tidak sesuai kalau mengikut prosedur standard SOP untuk melakukan pembedahan. Jadi beliau telah mencipta satu tudung, orang kata tudung yang boleh digunakan semasa buat pembedahan, tudung pakai buang. Dan ini berlaku selepas beliau diarahkan keluar dari Dewan Bedah. Jadi kita bersama sendiri dengan Dr. Farah Shahira Roslan dari United Kingdom. Assalamualaikum, Doktor. Okey. Sekejap, kita tak dengar Doktor suara tak dengar doktor audio. ni. Boleh unmute, Doktor? Doktor dah unmute pun. Oh, Doktor dah unmute dah tu? Wah, kita tunggu dapat Kita solution cuba. dulu macam mana cara untuk mendapatkan suara. Jauh dari Malaysia, kan? Okey, kita minta doktor untuk unmute kejap. Kita tengok doktor punya ada technical problem sikit, mana yang boleh kita repair. Tapi kalau kita baca kembali keratan-keratan akhbar semasa cerita ni viral sebelum ni, Dr. Farah Shahira telah pun menjalani latihan di pusat perubatan di United Kingdom, di Queens. Dan perkara ini telah membuatkan Dr. Farah telah pun mencipta tudung yang turut mendapat pengiktirafan Mary Seacole NHS Leadership Academy Award 2020, dicalonkan pula untuk British Muslim Award 2020. Dr. Farah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Tadi tak ada Akhirnya. suara pun kita dengar pun kira macam dapat dah ayat tu sebenarnya. Doktor, waktu sekarang di United Kingdom pukul apa, Doktor? Malam? Ya, pukul 1 pagi ni. Aduh, satu Sorry, hari. Doktor. tak Kacau minum kacau kopi Doktor macam punya waktu korang. tidur. Kalau saya minum kopi juga, tidurlah. Saya minum hot chocolate je. Oh. Okey. Minum Milo je lah. Oh, itu tips dia rupanya. Okey, Doktor. Kita nak tanya Doktor mengenai satu cerita ni lah kan, yang memang Doktor pun tahu dekat Malaysia memang trending. Masa cerita Doktor dikeluarkan, cerita mengenai Doktor mencipta tudung untuk dipakai sewaktu Di apa, bilik bedah menjalani tu? pembedahan di Dewan Bedah. Doktor mungkin boleh ceritakan sikit macam mana konteks kejayaan tudung pakai buang yang Doktor cipta tu. Siapa yang bagi inspirasi dan siapa yang berada dalam kalangan doktor yang telah pun memberikan Doktor semangat dan juga nasihat? Semangat. Baik. Okey. Rasanya tadi host pun dah kupaskan sikit detik pertama lah. Yang saya sebagai seorang pelajar perubatan masa tu disuruh keluar kan. Masa tu saya baru tahun keempat, jadi saya rasa macam tak apalah, sebab student kot, maybe saya je ataupun saya tak indahkan sangatlah saya punya perasaan tu. Kemudian bila saya dah mula bekerja sebagai HO kan, junior doktor kat sini, kemudian saya rasa berminat untuk menceburi bidang pembedahan. Jadi tapi bila saya nak masuk tu saya terfikir, saya teringat balik insiden di mana saya ditarik keluar daripada bilik bedah kan kerana memakai tudung. Saya rasa kurang senang lah di situ kan. Macam seolah-olah saya saya terpaksa meninggalkan tuntutan agama untuk mengejar cita-cita. And it doesn't feel right at that time. Jadi saya pun cuba cari mentor saya, Dr. Gillian Tenney. Dia pakar bedah colorectal di Royal Derby Hospital. Dan dia juga kira head of school of surgery lah, dan dia bagi encouragement kat saya. Dia memang mentor saya daripada saya student lagi, dan dia bagi saya encouragement untuk cuba cari solusi. Jadi saya pun cuba buat research, baca research paper, dan rupanya British Islamic Medical Association ada produce paper yang mengatakan sebenarnya lebih daripada 50% wanita Muslim mengalami kepayahan juga untuk dan kesulitan untuk memakai tudung di dalam bilik bedah. Jadi saya rasa macam baru saya tersedar yang bukan saya seorang saja yang ada
masalah tu. Ramai lagi yang punya masalah tu. Jadi saya rasa kalau kita ada masalah dan kita tak boleh endahkan kan, we have to face it kan. It's not a one-off incident. Kemudian saya cuba untuk get in touch dengan BIMA, which is the British Medical Association tu, sebab diorang dah banyak buat research dan publish paper pasal isu ini. Kemudian saya mengambil inisiatif untuk email dan contact theatre supplies dekat UK untuk berkolaborasi dengan kira saya ada idea untuk macam mana nak produce hijab pakai buang, seperti mana sebenarnya diilhamkan daripada rakan saya di Malaysia juga sebenarnya. So dekat Malaysia ada satu company nama Bandicos yang produce tudung pakai buang ni juga. Jadi saya mengambil idea, ilham, olah sikit, kemudian collaborate dengan company di UK sebab kita nak reduce shipping cost daripada Malaysia, dan terciptalah tudung pakai buang yang dekat UK sekarang ni. Okey. Jadi doktor, oleh kerana idea yang telah pun dibuat bersama dengan rakan-rakan ni, bagaimana dari segi patternnya apabila difahamkan telah pun diterima dan dipakai di hospital-hospital lain? Jadi bagaimana agaknya dari segi, yalah mungkin ini merupakan salah satu bidang perniagaan ataupun mungkin doktor sendiri menjalankan perniagaan ini ataupun ada sub dekat company-company lain, yalah pattern yang telah pun dibuat diberikan untuk orang lain buat evolusi seterusnya. So bila saya mula inisiatif ni, in my mind was not profit. Maybe maybe some people disagree with that. Tapi my main pursuit, mengapa saya mengusahakan benda ni adalah untuk memastikan wanita Muslim, pelajar perubatan, pelajar nursing students tidak mengalami kesusahan dan kesulitan apabila mereka masuk ke dalam bilik bedah, untuk mereka masih lagi menutup aurat dan juga bekerja dalam bidang yang mereka mahu dan bidang yang mereka minati. Jadi profit ataupun keuntungan bukanlah misi saya waktu tu. Dan saya tak patternkan tudung tu dan sebagainya. It's a very simple triangular design. It can be produced by any company. You boleh repeat. It's quite a simple design to produce basically. And I'm not involved in any of keuntungan lah. I think there's a disclaimer. I don't earn a single cent or profit by collaborating with the companies lah untuk menghasilkan tudung tersebut. Faham. Okay, tapi doktor, saya baru baca katanya masa buat pembedahan tu boleh juga pakai tudung biasa sebenarnya doktor? Boleh, betul. So setiap, yang tu kompleks sikit. Setiap hospital dia ada polisi yang berbeza. Ada yang yang allow pelajar ataupun doktor memakai tudung biasa kemudian pakai cap di atas. Ada yang tidak membenarkan tudung ataupun cap daripada luar. Dia nak yang pakai buang saja. So setiap hospital agak berbeza dan ini sebenarnya yang menimbulkan konflik ataupun isu tentang pemakaian tudung di dalam bilik bedah. Dan di situ saya juga bekerjasama dengan BIMA, British Islamic Medical Association, dan BIMA telah melakukan kerja yang sangat baik untuk update the National Dress Code Guidance di NHS, iaitu the public healthcare sector dekat UK. Dan kita update dan kita make sure yang wanita Muslim ada 3 option untuk pakai tudung dalam teater. Sama ada mereka pakai tudung yang bersih tapi mereka kena bawa tudung yang berbeza, ataupun tudung yang paper, ataupun last sekali adalah tudung pakai buang. Jadi yang tudung pakai buang tu adalah di mana yang saya telah bekerjasama dengan company di UK lah untuk produce. At that time before I did that, there was none that exist. So that was the first one, tudung pakai buang pertama lah di UK yang dikeluarkan. Okey, baik, terima kasih doktor di atas perkongsian itu tadi. Satu, saya rasa nilai murni yang patut dicontohi, semuanya demi kebaikan umat Islam bersama. Jadi semoga berjaya doktor, dan kita harapkan suatu hari nanti doktor akan balik semula ke Malaysia untuk bersama-sama dengan kita di sini kan. Dan apa-apa sekarang ni kalau nak jumpa doktor ataupun mungkin nak follow up di IG, doktor boleh kongsikan, manalah tahu boleh ke UK nanti. Boleh lah. Nak calling. Nak belajar sama-sama kat sana. Kita orang ni ada jugalah ilmu-ilmu perubatan sikit doktor.
Tak sabar saya nak balik Malaysia. Dah 2 tahun dah tak balik. Okey, Dr. Farah, terima kasih banyak. Semoga jadi inspirasi juga kepada orang lain yang baru mungkin belajar nak menjadi doktor kan. Sekarang ni nak belajar perubatan. Mungkin boleh jadi inspirasi kepada mereka. Terima kasih Dr. Farah. InsyaAllah. Terima kasih jemput saya juga. Assalamualaikum. Kini salam dekat Dr. Lokman Ya. Wah, tu dia Zik. Hebat. Dua-dua doktor. Suami isteri. Suami isteri. Jadi kita bangga dengan apa yang Dr. Farah lakukan. Tidak dipatenkan. Wow, bukan... Yalah, mungkin fokus dia adalah kerja dia, bukan perniagaan lah. Ya. Kalau kita tengok tadi, Dr. Farah memang buat benda ni adalah untuk menyenangkan, memudahkan pekerjaan doktor tu sendiri. Sebab Betul. saya ada tengok drama-drama doktor juga yang daripada luar negara. Memang dia ada pakai satu topi tu. Topi Dewan Bedah. So memang topi tu penting. Jadi bila Dr. Farah telah pun mencipta benda ni, tudung pakai wang ni memudahkan untuk muslimah semua. Betul. Untuk menjadi doktor dan masuk ke Dewan Bedah. Tahniah kita cakap kepada Dr. Farah.